Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pelajar sekalian, hari ni cikgu duduk dalam laut. Tengok tu ada ikan banyak sangat. Okey, sebenarnya cikgu nak cerita tentang satu kisah seorang penjual ikan. Sebab tu duduk dalam laut sambil-sambil boleh tengok ikan kan. Okey, kisah ni sebenarnya nak cerita tentang prinsip kehidupan. Okey, kisahnya bermula apabila ada seorang peniaga ikan yang menjual ikan di pasar. Jadi pada kios dia berniaga tu ada satu tanda nama kedai dia lah. Kan tanda nama kios tu yang ditulisnya di sini jual ikan segar. Okey, jadi apa yang berlaku? Satu hari datang seorang pelanggan dan pelanggan tu sambil-sambil membeli ikan, dia bagi tahu dekat pakcik tu. Pakcik, dia kata, saya rasa macam tak berapa kena tanda kedai pakcik tu, tanda nama kedai tu. Kenapa? Pakcik tu tanya. Sebab pakcik ni memang duduk dekat sini, bukan duduk kat sana ataupun duduk dekat situ. Kenapa nak kena tulis pada kedai pakcik tu di sini jual ikan segar? Jadi pakcik padam je lah perkataan di sini tu. Tak kenalah pakcik. Okey. Jadi apa yang berlaku? Penjual ikan pun memadamkanlah perkataan di sini pada tanda nama kedai dia tu. Dia tak fikir panjang dah sebab dia rasa macam apa yang pelanggan dia cakap tu betul kan. Okey, jadi tinggallah pada tanda nama dia tu perkataan jual ikan segar. Kemudian apa berlaku anak-anak? Datang pula seorang pelanggan. Pelanggan tu pun bagi pandangan dia pula. Dia cakap, Pakcik ni dekat sini memanglah berniaga. Orang dalam pasar ni datang semua nak berniaga. Jadi rasanya tak perlu perkataan jual tu. Pakcik buang je perkataan jual. Lepas tu bila pakcik tu fikir balik, betul juga, memanglah aku berniaga. Semua orang kat sebelah aku ni, sebelah sana dalam pasar ni semua berniaga kan. Betul juga, tak perlu aku tulis perkataan jual. Pakcik tu pun padamlah perkataan jual dan tinggallah pada tanda nama kedai dia dengan perkataan ikan segar. Apa berlaku anak-anak? Datang pula seorang pelanggan. Kemudian pelanggan tu bagi tahu, Pakcik tahu tak, dekat dalam pasar ni bila orang berniaga, semua berniaga benda yang baik-baik, benda yang elok-elok. Termasuklah pakcik. Mestilah pakcik jual ikan yang segar. Mana ada orang nak jual ikan busuk, ikan buruk. Pelanggan pun tak nak beli pakcik. Lepas tu anak-anak pelajar, apa yang berlaku? Pakcik tersebut telah menanggalkan terus tanda nama kedai dia sebab pada dia semua pelanggan-pelanggan dia dah bagi tahu yang terbaik untuk tindakan dia. Jadi tinggallah kedai dia, kios dia tanpa ada tanda nama. Tapi pakcik ni macam pelik. Kenapa pula pelanggan aku tak datang-datang ni? Sehinggalah ada seorang pelanggan ni datang. Dia bagi tahu pada Pakcik, saya ni tak nampak. Walaupun pakai cermin mata masih lagi gabung. Saya tak tahu kat mana orang jual ikan. Sebab dari jauh pakcik tak ada tulis pun tanda nama pada kedai pakcik ni. Pakcik tulislah pakcik nama sikit, jual ikan ke, ikan segar ke. Sekurang-kurangnya bila saya tengok daripada jauh, saya nampak, dekat sini orang jual ikan. Kemudian apa yang berlaku anak-anak? Pakcik tu garu kepala pula dah. Kan? Jadi apa sebenarnya yang cikgu nak beritahu dengan anak-anak sekian tentang prinsip kehidupan dalam kisah ni? Anak-anak pelajar, dalam hidup seharian kita ni mustahil untuk kita puaskan hati semua orang. Betul tak? Kita tak mampu sebenarnya nak puaskan hati semua orang kan. Jadi semua orang tu dia mempunyai pandangan yang berbeza. Kita nak dengar pandangan orang tak ada masalah, tapi kita kena buat keputusan berdasarkan apa yang kata hati kita cakap ya. Utamakan suara hati kita sendiri. Kita kena ada ketegasan sebenarnya dalam membuat satu-satu keputusan. Tegas, berani dan kena yakin ya untuk katakan tidak kalau kita dah tahu dah apa yang kita buat tu adalah yang terbaik untuk diri kita. Okey anak-anak, jadi tentang prinsip kehidupan ni sebenarnya kita kena tahu bahawa berdirilah seperti batu, teguh, kuat, tegak kan. Kita harus yakin bahawa sebenarnya apa yang Allah kurniakan pada diri kita adalah yang lebih baik daripada apa yang diri kita kehendaki.
Okey anak-anak, cikgu rasa perkongsian cikgu hari ini sekadar di sini dulu. Nanti kita jumpa lagi untuk kisah yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.